Kami dari Kumpulan 2 telah memilih tema isu infrastruktur pembangunan dan pengurusan komuniti, manakala tajuk Masalah Pencapaian Prestasi Pendidikan Orang Asli di Malaysia. Terutama masalah keciciran murid akan menjadi salah satu fokus Kementerian Pendidikan. Demikian jelas Menteri Dr. Mazli Malik yang meninjau sekolah-sekolah sekitar Dun Cameron Highlands bagi mengenal pasti permasalahan yang wujud. Pembangunan pendidikan dipercayai dapat menjadikan sistem sosial, politik dan ekonomi sesebuah negara menjadi teguh dan digeruni oleh pihak lain. Di Malaysia, misalnya pembangunan sistem pendidikan telah dilaksanakan bertujuan melahirkan model insan kelas dunia yang mampu berhadapan dengan cabaran era globalisasi. Usaha meningkatkan taraf pendidikan telah dilaksanakan secara menyeluruh termasuk dalam kalangan masyarakat orang asli. Golongan ini merupakan satu kelompok masyarakat Malaysia yang masih ketinggalan dalam setiap aspek termasuk ekonomi, sosial dan pendidikan berbanding kumpulan etnik yang lain. Dalam akhbar atas talian iaitu Malaysia Kini pada 2019 yang bertajuk lebih 700 murid orang asli keciciran sekolah pada tahun lalu. Menurut bekas Menteri Pendidikan iaitu Dr. Mazli Malik menjelaskan bahawa berdasarkan data aplikasi Pakalan Murid APDM sehingga 31 Mei 2019 didapati maklumat keberadaan murid orang asli di sekolah menengah dan sekolah rendah adalah sebanyak 32,278 pada 2019 berbanding 34,481 pada 2018. Oleh itu, sebanyak 725 murid didapati tiada dalam pendaftaran pada 2019. Menurut beliau lagi, seramai 51 penutur orang asli keciciran dari Universiti Awam pada 2018. Berdasarkan statistik pada 2018, seramai 88% atau 51 orang daripada 577 pelajar orang asli direkodkan dengan status berhenti atau dihentikan daripada Universiti Awam. Hal ini kerana mereka kekurangan sumber atau keperluan asas untuk menampung kehidupan serta sukar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik kerana menghadapi masalah kewangan. Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian pendidikan orang asli. Yang pertama ialah faktor ibu bapa. Ibu bapa orang asli kurang marahi anak mereka sekiranya tidak hadir ke sekolah. Sebaliknya, mereka diam kerana anak mereka dapat menolong mereka melakukan kerja rumah atau mengikut mereka ke hutan. Kebanyakan ibu bapa juga kurang meluangkan masa untuk memeriksa kerja sekolah anak mereka. Malah, ibu bapa tidak pernah membayangkan anak-anak mereka akan menjadi seorang yang berkejayaan suatu hari nanti. Sebaliknya, mereka sekadar mengharapkan anak-anak mereka dapat membaca dan memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada diri mereka sahaja. Seterusnya ialah faktor persekitaran dan budaya. Kajian mendapati kegiatan ekonomi mereka masih tertumpu pada aktiviti tradisional seperti mencari hasil hutan atau pertanian secara diri. Ramai pelajar ponteng sekolah semata-mata untuk mengikut ibu bapa mereka mencari hasil hutan. Perkara ini sukar untuk dibendung kerana mencari hasil hutan merupakan satu sumber kewangan mereka. Oleh kerana terlalu kerap tidak hadir ke sekolah, mereka banyak ketinggalan dalam pembelajaran. Ibu bapa merasakan pendidikan tidak penting untuk anak-anak mereka. Sebaliknya, mereka hantar ke sekolah hanya untuk belajar 3M sudah memadai bagi mereka. Oleh itu, kehidupan yang dinikmati sekarang sudah selesa bagi mereka. Air sekali faktor cabaran guru. Kedudukan kawasan orang asli yang jauh di pendalaman dan jalan penghubungan yang terhad menjadi cabaran kepada guru. Guru juga terpaksa mengorbankan kehidupan bersosial seperti hiburan, pusat beli belah, bertemu saudara mara dan sebagainya. Keadaan ini memalukan guru pasrah dan menerima seadanya keadaan di tempat mereka bertugas. Selain itu, cabaran memahamkan anak-anak orang asli apa yang diajar juga adalah sukar. Pelajar orang asli kurang memahami penerangan yang dibuat oleh guru dalam bahasa Melayu. Guru terpaksa mengulangi penerangan sesuatu perkara berulang kali dan setengah guru terpaksa mempelajari dialek bahasa orang asli bagi memudahkan mereka faham. Malah, kajian mendapati guru juga tidak dapat menegur pelajar dengan nada yang tinggi kerana mudah merajuk dan menyebabkan mereka kelak tidak hadir ke sekolah. Saya akan memberitahu tentang kesan terhadap pendidikan kepada orang asli. Kesan positif ialah meningkatkan taraf hidup golongan orang asli, seterusnya dapat memajukan kawasan tersebut. Yang kedua ialah meningkatkan kefahaman bahasa Malaysia bagi memudahkan percakapan seharian mereka dengan guru-guru dan ibu bapa. Yang ketiga ialah mereka juga akan mudah untuk bergaul dengan masyarakat bandar tanpa dipandang rendah oleh mereka. Seterusnya, mereka juga dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
Sisi kesan negatif pula ialah yang pertama, masyarakat orang asli menjadi mundur dan tidak maju serta berfikiran rendah tanpa ilmu pengetahuan. Yang kedua, anak-anak orang asli yang tidak berpelajaran akan menyebabkan fikiran mereka menjadi kembang dan berfikiran akan bekerja di kampung sahaja, seterusnya tidak memikirkan tentang kemajuan. Yang ketiga, masyarakat orang asli juga akan menjadi terpinggir apabila berada di kawasan mereka dan tidak tahu tentang perkembangan isu semasa yang berlaku sekarang serta apabila mereka memerlukan bantuan, sekiranya terjadi sesuatu bencana akan susah kerana mereka susah untuk bertutur. Yang keempat ialah susah untuk menghubungi dan tiada akses seperti internet dan talian komunikasi. Seterusnya saya akan menerangkan cadangan ataupun langkah untuk meningkatkan prestasi pendidikan dalam masyarakat orang asli. Yang pertama adalah cadangan untuk meningkatkan motivasi diri dalam kalangan pelajar itu sendiri. Seperti kita tahu, motivasi dapat mendorong pelajar itu belajar dengan lebih berkesan. Kita akan meningkatkan motivasi daripada aspek mental dan fizikal pelajar supaya mereka dapat mengetahui bahawa pendidikan ini akan mengubah hidup mereka dan menjamin bahawa masyarakat orang asli juga mampu untuk menerima pendidikan dalam kehidupan mereka. Cadangan yang kedua adalah dengan menghantar guru yang berkualiti tinggi untuk mendidik anak-anak di dalam masyarakat orang asli itu sendiri. Kerana kita tahu guru yang berkualiti tinggi dapat memastikan para pelajar mudah untuk memahami apa yang dipelajari, dan guru ini juga dapat menyediakan satu kaedah dan kekreativitian mereka dalam mengajar anak-anak orang asli ini supaya mereka dapat menarik minat anak-anak orang asli ini dalam bidang pendidikan. Cadangan yang ketiga adalah melaksanakan kempen kesedaran akan kepentingan pendidikan dalam kalangan orang asli itu sendiri. Kempen ini diadakan untuk memberi motivasi kepada ibu bapa orang asli dalam mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Program sebegini dapat menghapuskan pemikiran negatif masyarakat orang asli terhadap pendidikan. Secara kesimpulannya, pendidikan merupakan tujuan utama bagi merealisasikan impian seseorang individu untuk hidup lebih berkualiti dan cemerlang. Kejayaan amat memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh dan berkesan untuk menjadikan mereka berjaya pada masa akan datang. Satu cara yang harus dititik beratkan ialah persekitaran yang selesa dan dorongan dari ibu bapa agar mereka lebih bermotivasi untuk belajar tanpa masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi haruslah ditangani agar usaha dapat dirancang dengan lebih teliti dan teratur. Oleh itu, para pengajar yang mendidik dan mengajar murid orang asli di Malaysia perlulah memahami dengan lebih mendalam tentang kehidupan mereka demi masa depannya. Satu usaha adalah perlu memajukan pendidikan orang asli di Malaysia untuk mencapai kualiti hidup yang selesa. Secara keseluruhannya, aspek pendidikan amat membantu untuk mengurangkan kadar buruk dengan meningkatkan kadar penguasaan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. I can speak, I can read, I can understand. Semua pihak berperanan untuk mengekalkan kerjasama yang seimbang bagi memastikan prestasi dapat dicapai dengan berkesan. Kerajaan haruslah mewujudkan pelbagai usaha yang sistematik bagi menjaga hak dan kebajikan terhadap masyarakat orang asli di Malaysia untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.